أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita sama-sama baca surah Al-Kahfi dulu ayat 1 hingga ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, setinggi syukur kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan, nikmat dan juga rahmat daripada Allah. Maka hari ini lagi sekali kita dihimpun dan dikumpulkan, diizin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam masjid ni. Sementara menantinya masuk waktu solat fardu zuhur, kita akan sama-sama mendengar khutbah yang akan disampaikan oleh khatib, dan insya-Allah kita akan sama-sama menunaikan solat fardu Jumaat sebentar lagi. Dan tapi sebelum tu, marilah sama-sama kita mendengar sedikit tazkirah, peringatan, perkongsian ilmu untuk diri kita bersama. InsyaAllah mudah-mudahan kita dalam kehidupan kita ini mendapat keredaan, keberkatan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah, amin. Jadi saya mengajak dan menyeru tuan-tuan yang baru sampai supaya tunaikan hak masjid, solat sunat tahiyatul masjid. Yang dah sampai, sallallahu ala sayyidina Muhammad, yang duduk ni i'tikaf. Mudah-mudahan duduk kita ni duduk yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat dosa-dosa kita dan dikurniakan kasih sayang rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah, amin. Tuan-tuan yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita duduk di hujung-hujung
Sya'ban dah. Duduk di hujung-hujung Sya'ban dah tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hari ini merupakan Jumaat terakhir dalam bulan Sya'ban. Bulan Jumaat terakhir dalam bulan 3 ni lah. Bulan Mac ni. Kan? Kalau Sya'ban ada satu lagi rasanya minggu depan. Sebab kita puasa insya-Allah hari, kalau ikut takwim lah hari Ahad. Ala kulli hal tengok anak bulan dulu. Kan? Tengok anak bulan. Maknanya untuk Sya'ban ni ada satu lagi Jumaat depan. Tapi untuk bulan 3 ni yang terakhir. Jumaat yang terakhir dalam bulan 3 ni insya-Allah. Maka nak abang kata apa ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak abang semakin hari kita semakin dekat dengan Ramadan. Semakin hampir dengan Ramadan. Kan Ramadan nak main dah. Orang duk buat program, buat tajuk macam-macam dah. Istiqbal Ramadan, Ihya Ramadan, Ahlan wa Sahlan Ramadan. Nak abang kata, seronok ni, duk tunggu ni. Lama dah tunggu 11 bulan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ditambah lagi dengan khabar gembira. Ramadan ni boleh semayang macam hak dulu-dulu tu, sebelum Covid tu. Kan boleh dah duk rapat-rapat kan, boleh diri rapat-rapat dah. Boleh buat majlis ilmu, boleh ada tazkirah, boleh sembahyang 20 rakaat, apa semua boleh buka puasa belaka dah. Maka dia lagi bertambah-tambah seronok. Jadi orang hak seronok jumpa dengan Ramadan ni, dia duk tunggu ni. Tak sabar nak jumpa Ramadan, macam duk tunggu satu orang kekasih hati. Kan? Dia duk buat persiapan, buat persediaan tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 11 bulan tak jumpa. Kan kita pun kalau nak jumpa orang yang kita sayang, yang kasih ni tuan-tuan, kita duk siap diri cantik lah. Duk iyah diri bagi lawa dah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Nak jumpa kekasih kita. Nak jumpa kekasih kita. Begitulah juga kita nak jumpa dengan Ramadan. Kan? Nak jumpa dengan Ramadan ni. Kan ada satu lagu tu nasyid tu dia kata apa? Ramadan tiba, Ramadan tiba. Nak abang kata Ramadan tu tiba, dia seronok. Tapi kalau satu lagi jenis manusia, tiba-tiba Ramadan. Tu dia pelik sikit. Tiba-tiba Ramadan lah. Mungkin dia lena, mungkin dia koma, kita pun tak tahu. Kan lah, dia kata Ramadan lah. Sampai kan malam orang nak main tarawih, dia lalu depan masjid, dia kata, ada apa masjid tu ramai orang, dia dah buat pelik boleh. Dia kata, ada mayat kot. Mau duk kata macam tu kat tu imam, dia kata, hang jaga-jaga, sekali lagi saya tidak hang jadi mayat. Kan? Orang duk kira, duk kalau nak tarawih, dia boleh buat tanya, ada mayat ke apa ramai. Malam Ramadan, malam pertama Ramadan. Sebelum puasa, orang tarawih dulu. Ya, sebab tu Nabi kata, Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Kata Nabi, barang siapa yang mendirikan Ramadan, yakni di antara mendirikan Ramadan ni yang tak ada dalam bulan lain, tarawih. Solat sunat, tapi bulan lain tak tahu duk cari. Bulan Sya'ban, Ustaz, saya duk rasa nak kena warm-up ni, nak buat tarawih. Orang tak pernah buat tu baru bid'ah dolalah. Kan, tak ada orang duk buat tarawih dalam bulan Sya'ban. Dia kata, tak apa Ustaz, nak warm-up ni. Warm-up dengan solat sunat lain. Memang sepatutnya kita kena warm-up dah tuan-tuan. Pasal apa? Bila datang Ramadan, kata Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kata Nabi, bila datangnya Ramadan, dibuka pintu syurga. Maknanya mai Ramadan, Allah buka seluas-luas pintu syurga. Kita takkan nak tengok saja tuan-tuan. Dah, takkan baru duk mula nak bertatih waktu tu, baru duk mula nak panah badan waktu tu. Dah, panah badan lah ni. Lah ni kita duk mula main masjid, kita duk mula main surau, duk mula main majlis ilmu, duk mula baca Quran, duk mula duk ajak-ajak sedekah apa semua ni. Pasal apa? Masuk je Ramadan, kita boleh speed dah. Kita tak payah duk tatih-tatih lagi dah. Boleh langkah terus tuan-tuan. Pasal apa? Allah bawa Ramadan, Allah bagi Ramadan. Dalam Ramadan itu ada offer, ada promosi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tawaran yang sangat hebat dalam bulan Ramadan yang tidak terdapat dalam 11 bulan yang lain. Tiba-tiba ada orang dia buat pelik tuan-tuan. Loh, Ramadan dah Ustaz, ada buat pelik. Allah buka pintu syurga seluas-luas dekat dia, dia duk buat lena lagi tuan-tuan. Adakah dia tak mau syurga yang Allah habaq tadi ni? Allah buka seluas-luas pintu syurga kepada umat Islam dalam bulan Ramadan ni. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kalau kita tak wamak lah ni, tu yang nanti dia akan jadi apa? Kalau kita nak bersukan pun tuan-tuan, nak bersukan ni, nak main bola sepak ke, dia duk panah badan kat luar badan dulu. Nak main badminton ke, nak main apa pun dia duk slow, wamak lah tu.
No, agak dah panas enjin, jangan kata hal lain tuan-tuan. Kereta motor kita pun start panas enjin dulu. Kan, mau dosa start tekan terus tak lama enjin tu tuan-tuan. No, dia kan rosak. Begitu juga dengan kita. Kalau tak warm up tiba-tiba nak terus tuan-tuan pi Ramadan ni, hak tu yang jadi spesies hak dok mai awal mai. Lepas tu tak ada. Pasal apa? Jam. Kan? Dia jam awal. Pasal apa? Dia terus speed untuk Ramadan. Malam pertama Ramadan, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, kuih lama, kuih kurang. Kuih lama, kuih jarang. Kuih lama, kuih kurang. Tak ada orang. Tuan-tuan. Sebab itu Allah letakkan tawaran Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Allah letak ujung. Walaupun tak mustahil boleh berlaku di tengah, di awal. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak mustahil dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berhak dan berkuasa nak jadikan bila malam Al-Qadar. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berpesan kepada kita, kata Nabi, taharraw lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, kata Nabi. Carilah, kata Nabi. Nabi suruh cari, bukan nanti. Ada jenis orang dia nanti duk tunggu kat laman rumah, duk tunggu, duk perhati. Itu nanti. Macam duk tunggu orang nak main rumah kan. Oh, tak nampak lagi, duk tengok, duk perhati, macam itulah. Hak ni bukan tunggu perhati ni, dak. Bukan duk nanti dak. Tapi Nabi kata taharrau, cari. Kalau duk tunggu, duk perhati, duk nanti, dia duk luar laman rumah, dia duk perhati tengok langit, bintang ada tak ada. Aduh. Kan, sambil duk gulung ke melekat, sambil duk baluk rokok daun, duk perhati tengok bulan cerah tak cerah. Kan, duk perhati pokok moktan depan rumah dia, tengok pokok ni sujud tak sujud. Kalau pokok moktan tu boleh cakap, dia kata hang ni gila ke apa? Allah suruh hang sujud, ambil duk tengok aku sujud ke tak. Nah, malam Al-Qadar tu patut kita kena sujud tak? Dia pergi duk tengok pokok sujud ke tak. Pergi duk tengok ayam langkulah masjid macam mana. Dia bukan anda kerja. Kan, patutnya dia sibuk untuk ibadat, tapi dia duk sibuk pasal hal lain. Nah, taharrau, kata Nabi, carilah, kata Nabi, malam Al-Qadar, malam kemuliaan yang Allah nyatakan dalam surah Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, kata Allah. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama, lebih baik daripada 1000 bulan. Andai kita bertemu dengan malam Al-Qadar, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, kita doa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah ampunkan dosa-dosaku, ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadatku, ya Allah. Kalau doa minta ampun pun tuan-tuan, andai bertemu dengan malam Al-Qadar tuan-tuan, nak lebih 1000 bulan tuan-tuan, 83 tahun lebih, Allah ampun. Maknanya umur kita seumur hidup, Allah ampun. Itu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi tawaran, offer daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ni, tak ramai yang dia ambil peduli. Tawaran yang Allah bawa mai dalam bulan Ramadan ni, orang tak tertarik. Orang lebih tertarik dengan tawaran jualan di bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi 10 malam terakhir. Geng-geng duk suka ibadat ni, dia duk pulun 10 terakhir. Tapi ada juga di situ kadang-kadang tergelincir 10 malam terakhir tu, dia duk kata apa? Baju raya tak beli. No, ibu-ibu hak di rumah dia kata kuih raya tak buat lagi. Waktu tu baru sedang baju raya tak beli. Tak apalah tuan-tuan. Baju raya tak beli, kena beli juga. Walaupun bukan untuk kita, kadang-kadang untuk anak kita. Kita ni kok mana pun tak apa. No, jenis ayah ni macam saya apa semua ni, kita ni kok mana pun tak apa. Biasanya kita akan utamakan isteri kita, anak-anak kita. Kita hak 2 tahun lepas pun tak apa. No, tak ada masalah, boleh pakai belakang. Kalau nak ikut meriah Sallallahu Alaihi Muhammad, nak tunjuk seronoknya kita ni, tuan-tuan sekalian, seronok nak sambut Ramadan lagi lah. Kan? Seronok nak sambut Ramadan. Bila seronok nak sambut Ramadan ni, antara persiapan kena buat. Kalau mampu beli baju baru tuan-tuan untuk main masjid pakai tarawih, belilah. Kalau mampulah. No. Ibu-ibu ada di rumah tu, kalau mampu tukar telekong tu, hak telekong pun dulu beli putih lah jadi kuning lah. Kan? Dah kuning, package dia lalat sekali kan. Mampu tukarlah untuk nak buat ibadat ni bulan Ramadan. Seronok punya pasal. Nak tunjuk seronok ni, boleh berjumpa dengan Ramadan.
Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pakai lawa-lawa, pakai cantik-cantik ni bukan saya kata, tapi Allah yang nyatakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31. Allah kata apa dia tuan-tuan? Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, kata Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Allah kata, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat, nak pi semayang, nak pi masjid. Nah, Allah kata, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian yang cantik-cantik. Kalau tak mampu yang baru pun cari yang elok. Tak semua orang mampu tuan-tuan cari yang baru kan. Cari hak elok main masjid. Kalau kita nak pergi rumah nuri elok kita pakai. Kan? Butang tak ada satu pun riuh dah kan. Butang baju aku mana apa. Tak ada butang. Tapi main masjid bukan kata satu daripada bawah sampai atas tak ada butang. Kan? Tunjuk bulu dada kat orang. Dia baru jantan ustaz. Jantan-jantan lah juga. Kan? Sebab Allah kata main masjid, nak main buat ibadat, nak main rumah Allah, Allah kata pakai pakaian yang indah, berhias, yang cantik, maknanya sallallahu alaihi sayyidina Muhammad untuk main masjid. Sebab Allah yang suruh pakai macam tu. Nah, kalau mampu cari yang baru, tak mampu cari yang elok, yang lawa, pakai main masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khususnya untuk kita nak tunjuk betapa seronoknya kita dengan Ramadan ni. Nah, ada orang tuan-tuan dia pergi cari lampu dah buka rumah. Kedai lampu pun dia kata, ya haji, lambat lagi mau raya. Dia kata ni bukan pasal raya, ni pasal nak puasa. Dia nampak macam tu. Kan biasa kita ni raya lah kan, tapi dia kata tak, bukan pasal raya, pasal nak puasa. Dia kata seronok nak puasa. Kita punya adat, kita punya trend tuan-tuan, lampu ni banyak depan rumah bila? Malam 7 likur. Kan? Zaman saya kecil-kecil duduk di kampung pun kadang-kadang tengok satu dua rumah tuan-tuan keliling pun pelita. Pelita lah dulu la canggih dah pakai macam macam tiruan tu kan. Dia pun macam nampak macam api pelita, bukan pelita. Keliling rumah pelita malam 7 likur. Dan kita pun malam 7 likur ni antara malam yang meriah lah, malam 27 kan. Rasulullah ala Muhammad. Dah keliling rumah, pergi jalan nak keluar kereta tu boh lagi. Penuh pelita. Minyak tanah, pelita buluh tu penuh tuan-tuan, terang-terang. Salah kau buat macam tu? Tak salah, cuma jangan bagi salah pemahaman. Itu penting. Salah pemahaman ni macam mana orang kata pelong? Amboi, lampu pelita penuh terang-terang nampak rumah lawa. Dia kata bukan apa ni, dia kata takut malaikat mai cari rumah tak jumpa. Itu salah pemahaman. Dia ingat malaikat macam dia. Malaikat ni tak ada lampu pun cari jumpa. Antara malaikat yang cari confirm jumpa ni malaikat maut. Malaikat maut ni anduk dalam batu pun dia jumpa. Dia pakai spotlight dak torchlight dak juga. Lampu pun tak pakai. Allah suruh cari, Allah suruh buat, pasti sampai, pasti jumpa, pasti ketemu. Itulah malaikat. Kita pergi duk salah pemahaman, duk pergi habaq malaikat, takut malaikat cari rumah dia tak jumpa. Malaikat bukan nak main tengok rumah kita. Malaikat nak main tengok kita. Malaikat nak main tengok kita. Malam tu kita buat apa? Kita duk buat ibadah ke? Kita duk tarawih di masjid surau ke? Ataupun dengan anak beranak ke? Kita duk baca Quran ke? Duk minta ampun dengan Allah ke malam tu? Malaikat nak main tengok yang tu. Kadang-kadang kita nak bertemu dengan Ramadan tak berapa hari tuan-tuan, kita tak cari ilmu berkaitan dengan Ramadan. Ilmu tentang tarawih. Nak tarawih ni, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Saya duduk jalan, kadang-kadang tengok orang yang masbuk semayang. Dia masbuk lah, tuan-tuan, masbuk kan. Imam rukuk, dia pun mamam Allahu Akbar. Gaya dia turun, imam sami Allah. Selisih ya tuan-tuan. Tapi dia bagi salam sama lagi. Dia bagi salam sama. Sebab itulah kita ajak main mengaji sama kan. Tak ada main tiap malam pun main lah. Kalau ada kuliah fiqah yang berkaitan dengan ibadat, dengan salat, main. Kita takut ibadat, kita bukan tak buat, kita buat. Tapi takut ibadat tak sah. Sama juga dalam bab tarawih ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Syarat nak sah tarawih tu tuan-tuan, kena masuk isyak ke, kena semayang isyak? Bukankah sama ustaz? Tak sama. Dengar je macam sama. Nak syarat nak sahnya tarawih tu kena masuk waktu isyak ke ataupun kena semayang isyak dulu? Jawapannya tuan-tuan, sudah pastilah kena semayang isyak dulu baru boleh semayang tarawih. Sebab ada orang yang berpendapat dia mamai tuan-tuan, mamai orang duk tarawih dah, Tok Bilal pun fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Tok Bilal pun duk baca dah. Oh, dia kata semayang tarawih dulu lah, saya lagi buat isyak. Pasal senang, dia kata boleh ikut sama-sama dengan Tok Imam, tarawih sama, witir sama dengan Tok Imam. Lepas witir semayang isyak. Dia punya pemikiran tu nampak macam betul, walaupun sebenarnya tak betul. Kan? Sebab apa? Sebab sepatutnya dia kena semayang isyak dulu walaupun dia main lambat. Tak apalah, semayanglah dengan Tok Imam. Tok Imam tarawih, dia isyak, lepas doa bagi salam, dia bangkitlah sambung. Tapi kalau dia buat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia semayang tarawih je dulu, isyak tak semayang lagi, tarawihnya tak sah. Dia kena semayang isyak dulu. Ini kena bagi clear betul-betul, kena bagi faham betul-betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, kalau tidak letih lagi kita ni. Kecuali sallallahu ala sayyidina Muhammad, tak nanti masuk isyak pun dia boleh dah semayang. Untuk orang musafir 2 marhalah yang boleh jamak qasar semayang dia. Waktu maghrib, waktu isyak, dia buatlah waktu maghrib, dia buat jamak takdim. Bila dia buat jamak takdim sallallahu ala sayyidina Muhammad, lepas mayang maghrib 3 rakaat, dia mayang isyak. Dia dah isyak 2 lah qasar. Lepas isyak tu, maknanya dia semayang isyak tu dalam waktu apa? Waktu maghrib ke waktu isyak pun? Waktu maghrib. Tapi dia semayang dah isyak. Bila dia semayang isyak, dia ni musafir. Dia ni boleh jamak, boleh qasar. Maka lepas dia semayang isyak dalam waktu maghrib tu, dia juga boleh semayang tarawih dah sebab dia dah semayang isyak dah. Tapi untuk orang musafir lah. Jangan duduk di mana? Duduk di Sungai Seluar lah. Main kat Keladi kira musafir. Tu jam. Kan? Itu tak boleh lah. Syarat musafir tu sama je lah. Kan? Tuan-tuan muslimin yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak abang kata, benda ni kita kena duk kaji dah. Jangan main Ramadan baru duk cari tuan-tuan. Ustaz saya pergi duk makan dah waktu imsak tadi ustaz. Silap anda buat silap. Kan? Sebab apa? Sebab dia duk faham waktu tu kalau makan kira batal dah. Dia duk faham macam tu lah kan. Sebab tu lah ni kena cari ilmu dah berkaitan dengan perkara-perkara tu. Waktu imsak ni yang betulnya boleh makan ke tak boleh makan, kena tahu. Kan? Waktu imsak 10 minit tu. 10 minit lebih kurang tu. Kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, azan 2 kali. Azan 2 kali. Pertama, azan Sayyidina Bilal. Bila dengar azan Sayyidina Bilal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata wa kulu washrabu, fakulu washrabu. Nabi kata makanlah, minumlah. Nak abang kata azan Sayyidina Bilal tu azan gerak orang bangun sahur. Dulu tak ada jam. Tak ada jam. Kita ada jam, kunci jam kunci jam tu pun kadang-kadang jam bunyi sampai nak pecah gendang telinga, kena bini kat main gerak. Kan? Masa dia biat dah. Kan? Lagi bini tak panggil tu, dia tahu dah tak siap lagi. Kan? Bangkit awal rugi ya. Dia kira tuan-tuan, dia kata rugi ya ustaz bangkit awal. Tu yang bini kadang-kadang tak mau gerak awal, siap hidang baru gerak. Pasal dia tahu kalau gerak awal nanti laki dia akan tanya besar lagi. Gerak pula, depan masak dah. Gerak pula. Hidang tak lagi. Macam duk tanya, bangkit tak? Hebat kita ni, tidur boleh cakap. Kan? Sebab tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad zaman Nabi, azan pertama Nabi kata inna Bilal yunadi bilailin. Sesungguhnya kata Nabi, Bilal azan pada waktu malam. Nampak malam kita duk melengung. Malam ustaz. Apa azan malam ni? Tak, malam dalam Islam ni dia kira maghrib sampai subuh. Masuk subuh kira pagi ya. Sebab tu kita bangun sahur, kalau kita tak niat lagi puasa, boleh niat puasa waktu tu. Boleh niat puasa waktu sahur, dia kira malam. Kadang-kadang ustaz dia main duk bahas bab ni, sebab kan kita niat saja ku puasa esok hari. Ustaz tu main duk bahas esok hari kan? Bukan sat lagi. Sila ustaz.
No, esok hari dia kata, no, lain kali tuan-tuan dengan dia pening kan, pening ayat tu. Kita faham dah esok tu bila, kita bagi kita esok tu esok lah, cerah tu esok dah, sudahlah faham yang tu. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Nabi kata azan pertama, dan Sunnah Bilal, azan tu, azan apa? Azan, nak abang kata, bangkit, bangun, sahur, makan sahur. Kan Nabi suruh kita bersahur, tasahharu. Fa inna fis sahuri barakah, kata Nabi, bersahurlah kerana di dalam sahur itu ada keberkatan, kata Nabi, ada berkat dalam tu. Ustaz, saya tak lalu pun bangkit minum seteguk air pun jadi dah. Pasal apa? Nak ambil keberkatan yang Nabi janjikan dalam waktu sahur. No, bangkitlah tuan-tuan waktu sahur. Dan sahur tu kata Nabi, afdalnya, aulanya dilewatkan, dilambatkan, kata Nabi. Tuan-tuan. Sebab apa? Supaya kita bangkit tak tidur dah. Boleh siap-siap tuan-tuan, mandi-mandi apa semua, siap nak pergi masjid, nak sembahyang berjamaah pula. Nampak? Kalau bangkit awal, dia tidur, sekejap lagi tuan-tuan. No? Sekejap lagi, tidak-tidak ruyuk dengan ayat tu. Bangkit-bangkit duha. Kan? Rugilah. No? Tu. Di antara kelebihan kita sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sahur lewat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yunadiya ibnu ummi maktum, sehingga Nabi kata makan minum tadi kan, sehingga kata Nabi kamu dengar azan Abdullah ibnu ummi maktum, sahabat yang buta mata tu, sehingga dengar Abdullah ibnu ummi maktum ni azan, berhenti makan, kata Nabi. Sebab azan dia menandakan sudah masuk waktu subuh. Dengar je suara Abdullah ibn Ummi Maktum, berhenti. Tuan-tuan, zaman dulu azan mana ada macam kita hari ni, ada speaker dan mic di atas. Dulu azan duduk di tempat yang tinggi. Kita hari ni kalau azan suruh tu bila naik atas menara, pakai tak turun dah. Pakai tak turun dah tu bila tu. Dia kata jenuh lah ustaz, dia mayang kat atas boleh. Nak naik tu Tuhan, nak turun tu Tuhan. Kita labur speaker je kat atas. Pasal apa dulu duduk tempat tinggi? Supaya suara tu boleh didengari lebih jauh. Dan azan ni syiar. Kan? Sebab tu azan kena buka speaker luar. Syiar. No? Tapi kita hak Islam ni dengar, kena main lah tuan-tuan. Jangan sampai satu masa jadi macam Singapura, azan dalam je, baru kita nak bangkit, baru kita nak bising. Tengok apa jadi orang Islam hari ni, la ilaha illallah. Dulu boleh azan buka speaker luar, tak main. Macam sebelum ni mereka ni semayang apa ni, sunnah WHO ni, jarak-jarak belakang. Mana ajak ni? Tak apalah dia marah waktu tu. Ni nak boleh rapat dah ni. Jangan tak main pula. Ni nak boleh rapat. InsyaAllah boleh. Kod Kedah ni, Penang dah green light dah. Perak pun green light dah. Kan? Boleh rapat start 1 hari bulan 4. Kedah insyaAllah lah on the way rasanya. Dah boleh rapat nanti. Tak ada dah tuan-tuan duk bagi alasan. Kena main lah. Dah boleh rapat dah. Jangan duk buat. Bukan tak mau pergi ustaz. Takut ustaz lagi. Dia buat takut COVID pula dah. Dulu masa orang suruh jarak pasal COVID, dia kata WHO punya mereka ni tak boleh pakai Yahudi. Tuan-tuan, imam sekali dia bawa Yahudi tuan-tuan. Punya kemah. Kan? Tuan-tuan, nanti boleh main sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, pakat-pakat main insya-Allah. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang tinggi, yang banyak ganjaran daripada Allah, Nabi kata rakaat al-fajr. 2 rakaat salat fajar, salat sunat sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, kata Nabi, lebih baik dari dunia dan segala isinya, kata Nabi. Hadis ni tak abad bulan Ramadan, umum tuan-tuan. Tapi bila mai Ramadan, tuan-tuan faham kan, dia ganjaran dia lagi banyak lagi. Anas tanya kepada Zaid, berapakah kiranya masa antara azan dengan sahur tu? Berapa minit kira-kira? Jawab Sayyiduna Zaid bin Sabit, dia kata sekadar bacaan 50 ayat Al-Quran. Tuan-tuan balik baca 50 ayat Al-Quran, Nabi bersama dengan sahabat alaihi wasallam. Tengah-tengah duk makan, bunyi azan. Azan bulan Ramadan ni 2 azan je orang tunggu. Azan subuh kalau boleh dia kata tak dengar pun tak apa.
Tapi kalau azan maghrib, dia nanti duduk tanya, bila nak azan? Bila nak azan? Dia buat tak tahu lu kat depan ni, tuan-tuan, macam tak dengar. Ramadan, dia turun anak dia senyap, terkekah, senyap semua. Nak tunggu dengar masuk ke tak lagi. Ada jam, tapi tak pun nak percaya kat jam. Percaya kat Tok Bilal. Sebulan tu je lah percaya kat Tok Bilal pun. Kan, sebelah bulan lagi. Kirain salam. Kirain salam. Kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata sallallahu alaihi Muhammad, nah, Imam An-Nawawi, bila kita tengah dua makan, dalam Al-Majmu' telah kami sebutkan sekiranya telah terbit fajar dan padanya di dalam mulutnya, tu dia kan, terdapat makanan. Nak abang kata masuk dah subuh, dalam mulut ada makanan, duduk dalam mulut ni sallallahu alaihi Muhammad. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, perlulah dia mengeluarkan makanan tersebut dan sempurnakan puasanya. Hak dalam mulut bawa keluar, hak dalam tekak jangan duk korek, hak tu baru rezeki. Hak dalam tekak ni bukan tak boleh puasa, maknanya hangpa tak payah puasa dah, hangpa kena niat puasa macam orang lain juga. Kemah sampai satu tahap hangpa tak larat dah nak buat kerja, baru hangpa dibenarkan berbuka, baru betul. Ni dak mai bawa bekal siap dah. No, tu tak betul lah, sebab mai bawa bekal dah, memang tak puasa, memang niat tak ada niat dah tuan-tuan. Nah, jadi insya-Allah tuan-tuan muslimin yang dirahmati dikasihi oleh ada terkasar bahasa terletih saya tazkirah macam tu lah tuan-tuan, bunyi derah kan, tapi bukan ada apa pun. Kalau duduk slow tuan-tuan, hak letih lagi letih kan, hak mengantuk lagi sedap lena. Jadi kalaulah mengganggu tuan-tuan sekalian, minta ampun, minta maaf banyak-banyak lah. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi, kita teruskan kepada kita saat kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi sekadar tu aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا من أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد